Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqni fahma Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala rawahu Imam Muslim. Yang hormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pimpinan masyarakat muslimin muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya mari sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah menemukan kita dalam majlis ilmu yang mana kita harapkan para malaikat bersama dengan kita, yang mana ada manfaat yang kita boleh ambil daripada malam program untuk malam ni. Yang mana keizinan yang Allah bagi ni bukan pada semua orang. Allah bagi pilihan pada kita pada petang tadi ni sama ada nak mai di masjid atau sembahyang di rumah atau tak sembahyang. Tapi untuk kawasan Khariah Masjid Sembilang, inilah sebahagian daripada anak Khariah yang mana mereka memanfaatkan masa mereka untuk sama-sama bersujud dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan mengisi diri mereka, roh mereka dengan majlis ilmu. Padahal kita tahu bila sembahyang Jumaat, bila sembahyang raya tu ramai anak Khariah. Tapi inilah kesempatan yang Allah bagi pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita doa agar ini satu amalan yang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi ramai yang dah mai dah sembahyang, ada juga yang balik. Duduk fikir nak tengok berita. Duduk fikir nak tengok drama tadi, dia kata keluar mai sembahyang 20 minit, drama 20 minit jadilah. Tuntun motor tu, dah keluar tuntun motor sampai pintu pagar, takut orang dengar dia start motor. Punya pengotak pangai. Lepas ni masjid beli rantai panjang tu, orang parking motor pergi ikat semua motor, lepas sembahyang isyak baru lepas. Kalau buat macam tu dia lari balik jalan kaki, dia kata lepas isyak aku mai pula kira. Ada aku kisah dia kata. Sebab tu kata majlis ilmu ni satu majlis yang besar sebenarnya. Kita tidak lupa untuk bagi makan pada jasmani, tapi ramai yang lupa untuk bagi pada roh ni, ramai yang lupa. Inilah makanan untuk roh kita, majlis ilmu. Walaupun yang menyampai ni bukanlah orang daripada kalangan orang alim, tapi kita ambillah walaupun sedikit, ambillah manfaat. Ambil bila mudah-mudahan ada keberkatan yang boleh tumpang. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir 8 bulan, 8 ke 7 bulan terpisah. Pak Ana pun sambung pengajian baru ni Mesir, balik saat cuti. Balik saat cuti sebab zaujah nak bersalin, balik cuti dan alhamdulillah. Haji Rashid telefon untuk minta tarikh. Alhamdulillah untuk malam ni. Kalau ikut malam ni banyak sangat program. Bertembung dengan satu majlis, Ana sebagai pengurusi untuk di Gurun. Majlis dengan Ustaz Syarul Hamid. Tapi duk fikir balik itu pengurusi ya, kita cakap 5 minit ni. 5 minit, 10 minit cakap tak apalah. Dia turun di sini. Dia minta pukul 9, dan rasa ke 9 memang tak dan lah kalau di Gurun nak lari. Bukan naik Porsche, naik Saga ya. Cabut tayar. Jadi alhamdulillah Allah bagi pertemuan untuk kita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan satu hadis yang anda baca di awal mukhaddimah tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Nabi sebut dengan jelas pada kita barang siapa yang merintis jalan menuntut ilmu. Yakni siapa yang berusaha nak mendapatkan ilmu, nak membebaskan diri daripada kejahilan, apa-apa jenis ilmu yang bermanfaat, Nabi sebut, Nabi bagi jaminan, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan jelas Nabi kata sahhalallah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi, ke atas orang yang menuntut ilmu itu, tariqan ilal jannah,
Yakni siapa yang berusaha nak cari ilmu, dipermudahkan jalan baginya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, nikmat apa yang nak kita dustakan ni? Sudah berada dalam majlis ilmu yang mana sekarang ini di sekitar tuan-tuan ni penuh dengan majlis ilmu, tidak ada alasan yang kita boleh bagi. Kalaulah pada zaman hari ini ada lagi orang yang kata tak dan nak mengaji ustaz sebab jauh nak mengaji, masa tak cukup, maka ini dikatakan pembohong besar. Zaman milenial ni kalau ada lagi orang yang berhujah kata susah nak menuntut ilmu, tak ada kenderaan dan sebagainya, tu pembohong besar. Kalau kita bandingkan pada tahun awal 1990-an dulu ni, zaman Tok Kenali, kita baca sejarah Tok Kenali berjalannya Tok Kenali daripada Kelantan pi ke Terengganu nak jumpa Tok Guru ni melalui jalan hutan. Dan Nabi kepada Patani nak jumpa pada Syekh Daud Al-Fatani, berjalan dia berpuluh batu, beratus batu. Sebab apa? Semata-mata nak menuntut ilmu. Time zaman tu tak apa. Di zaman lah keliling tempat di masjid ni ada majlis ilmu. Di masjid Seberang Jaya ada majlis ilmu. Di surau depan ni ada, merata tempat ada, maka tidak ada hujah dan dalil yang kita boleh bagi kata tak ada kesempatan nak menuntut ilmu. Kalau ada dia kata tak ada lah. Boleh tanya ni sebab apa tak mengaji langsung ni? Ustaz tu cengih awak, ustaz yang lembut ni hantar pi. Hidayah tak sampai lagi. Kalau ada yang kata macam tu, pegang mic tu, sumbatlah mulut bagi kulung bah. Ini alasan yang dibagi. Sebenarnya pembohong sebab apa? Malas nak mengaji. Sebab tu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil peluang, biarlah sehari ni kita wajibkan juga dalam diri kita, kalau kena mengaji biar ada pengajian walaupun setengah jam, walaupun sejam. Kalau tak sempat atas kesempatan, mungkin sibuk, esok ni sibuk sangat, atau hari Sabtu ni sibuk sangat, kita dah tahu jadual kita daripada pagi sampai ke malam kita keluar, maka sekurang-kurangnya dengarlah dalam kereta pada pengajian. Buka pengajian-pengajian yang ringan, pengajian-pengajian yang boleh kita faham melalui dengan kita dengar. Kalau pada perkara ilmu tauhid tu mungkin susah kalau kita dengar nak faham, takut sesat. Kita dengar pada ilmu yang ringan, ceramah-ceramah yang mungkin bermanfaat, yang cerita mengenai kelebihan, fadilat dan sebagainya, ambil jenis tu. Zaman dulu bolehlah 20-30 tahun lepas pakai kaset, nak kena patah balik sumbat jari, prek terkoyak sekali lagi tak dengar pula. Macam dulu ni mungkin, tapi zaman sekarang tidak ada alasan tersebut, tidak boleh berhujah dengan perkara tersebut. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dia sebut, dia susun cantik dah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin sebut cantik dah, yakni manusia ini bila mana perkara yang akan diperhitungkan oleh para malaikat kepada manusia sebelum masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yakni di antaranya adalah ilmu. Perkara pertama adalah iman, perkara kedua adalah ilmu yang akan ditanya pada kita semua. Kita boleh habiskan banyak masa pada ilmu lain, apatah lagi pada ilmu akhirat, lebih-lebih lagi kita habis. Kena manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu InsyaAllah untuk malam ni kita cuba tengok di antara fadilat, yakni kelebihan pada orang yang menuntut ilmu itu ada 3 perkara. Ada 3 benda yang disebut, yang ditulis para ulama, yakni 3 fadilat atau 3 kelebihan yang diberikan pada orang yang menuntut ilmu ini. Yang pertama, derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Sadaqallahul azim, ila akhir ayat. Allah sebut dengan jelas Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman yang pertama. Dalam ayat ni Allah kata yang pertama Allah angkat darjat, yakni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Al-Ghazali ambil daripada ayat ini perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah, yakni tentang iman kita. Takkan layak masuk dalam syurga selama-lamanya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang pernah mensyirikkan Allah tanpa mereka bertaubat kepada Allah. Baru-baru ni keluar satu fahaman yang dibawa oleh seorang pemuda yang daripada Kedah. Daripada Kulim, budak ni baru umur 26, 27 tahun. Di media sosial ni famous dia, Ben Ali. Mangkuk wal hayun orang panggil. Karaoke Mangkuk Hayun. Sebab dia diisi dengan benda yang tak elok, maka jadi tak elok. Dia ni seorang pemuda yang mana guru dia baca sendiri ya semua. Dia tak ada guru. Bila tanya hang mengaji dengan siapa, tak ada. Semua dia baca. Dia baca buku sosialis lah, baca buku, semua dia baca.
Maka dia buat satu kesimpulan mengikut akal, mengikut logik dia. Dia katakan bahawa pada manusia itu tidak perlu pada kalimah la ilaha illallah untuk masuk dalam syurga. Allah Rabbi, tuan-tuan. Kesimpulan bagi fahaman dia bawa. Orang nak masuk syurga tak perlu pada kalimah la ilaha illallah, yang perlu kepada dia yakni buat pada benda baik, buat kebajikan, tolong orang miskin, tolong orang susah, maka orang ni layak masuk syurga. Allah Rabbi. Bertentangan dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mana akhir kalam mereka la ilaha illallah dakhalal jannah, Nabi janjikan syurga pada mereka lepas kena hisab lah. Kesalahan lagi mana dia tak syirik kepada Allah, mereka ni akan masuk syurga. Oh, dosa dulu makan harta haram, ada azab yang dia akan terima. Oh, dosa dia berzina, oh ada azab yang akan terima dan sebagainya. Kalau selesai semua, kalaulah ada kalimah la ilaha illallah, maka orang ni layak masuk syurga dengan tahap yang dia ada. Tapi kata yang budak tadi ni, dia bukan 2-3 orang nak ikut, balik lagi cuba tengok hampir 10,000 follower dia. Dan setiap kali hujah yang dia keluar mengikut pada logik akal dia, semua ramai orang yang like dan beribu orang yang share. Allah Rabbi, tuan-tuan. Dan bila dia tengok yang like ni semua orang Melayu kita, orang Islam kita, tuan-tuan. Bila mana dia membuat satu kesimpulan, semua mengikut pada dalil dan dalil, yang ni nas, mengikut akal dia. Oh, dia baca sekian-sekian, bila dia baca, oh Islam ni, mengikut pada diri dia, dia kata Islam ni satu agama yang tidak membela pada soal kemiskinan, tidak membela dalam soal kemanusiaan. Maka dia kritik. Oh, dia kata Islam ni orang-orang kaya yang boleh. Orang miskin ni habis, tak ada pembelaan. Sebab saya baca kronologi kisah dia ni, memang dia waktu zaman dia muda, dia susah. Dan mungkin orang tak bagi perhatian pada dia, dia berdendam dan sampai sekarang dia letak satu kesimpulan, Islam ni satu agama yang mana tak peduli pada orang miskin. Sedangkan dia terlupa dalam kitab asas, yakni kitab sirah nabawiyah, menceritakan bagaimana Nabi SAW di antara yang Nabi bela orang miskin. Lepas daripada peristiwa hijrah ke kota Madinah, di antara perkara awal yang Nabi buat, membina Masjid Nabawi. Bina Masjid Nabawi, di antara perkara awal Nabi buat, Nabi sediakan kawasan berbumbung di kawasan Masjid Nabawi, panggil orang-orang miskin, fakir miskin, panggil ibu-ibu yang mana tak ada suami, panggil anak-anak yatim piatu, mai duduk di masjid. Nabi sara semua, tuan-tuan. Adakah Islam tak bela pada kemiskinan ni? Bila mana disyariatkan ke atas umat Islam, yakni zakat. Adakah zakat diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang kaya? Tak, semua bagi pada orang fakir. Kepada orang miskin, orang yang fi asnafnya fi sabilillah dan sebagainya. Tu kata bila mana dia buat kesimpulan agama semua tentang logik akal, inilah jadinya. Dia boleh beriktikad kata apa? Tak perlu untuk ada kalimah la ilaha illallah. Sedangkan jelas kata yang pertama itu Allah angkat darjat orang yang beriman dulu. Ya, memang ada hakikat kata orang muka Islam, mereka punya gerak kerja dari segi kebajikan, mereka cukup hebat. Ustaz Fazli duk pergi di Sabah Sarawak, dakwah dia sendiri kata agama-agama lain ni, mereka ni berlumba-lumba dan tak sayang pada harta. Sebab apa? Nak orang masuk pada agama mereka. Tapi orang Islam, oh tu dia, berkira nak bos RM1 ketak tangan, tuan-tuan. Trik hari-hari sama, lupa buat duit. Rokok tak pernah tinggal. Dalam kain pelekat dia gulung tu 4 lighter. Orang dah harang awak kain pelekat tebal sangat, 4 lighter dia buh. Api hak panjang tu ada, api hak panjang botol ada. Member sebelah minta, boom, dia buka, panjang gila api. Nak sedekah jam, Allah pegang, lupa lagi. Setahun lupa. La ilaha illallah. Memang diperakui bahawa orang lain, agama lain, mereka tu dalam kebajikan mereka hebat, tapi selagi tidak ada kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, kena betul-betul pegang ni. Betul, agama ni dia bukan dengan logik akal semata-mata, tapi perlu kepada ilmu, berhajat kepada ilmu. Kalaulah pada ilmu dunia sekalipun perlukan pada takhasus atau perbahasan ilmu. Kalau kita nak mengaji bab kedokteran, tak boleh kita beli kitab-kitab kita belajar sendiri, tuan-tuan. Beli kitab fizik, beli kitab kimia, bio, beli kitab dan sebagainya, baca sendiri. Tanya sebab apa hang baca kitab tu? Sebab aku nak jadi doktor. Tak ada orang ajak kau tak? Sebab aku ni orang yang bijak, aku belajar sendiri. Tak boleh, tuan-tuan. Confirm tak jadi doktor.
Sedangkan kalaulah pada ilmu dunia, ilmu nak jadi engineer, ilmu nak jadi arkitek, ilmu nak jadi pensyarah, semua dah ada manhaj yang dah disusun. Tahun pertama inilah kitab-kitab atau pembelajaran yang dia perlu belajar. Inilah silibus pada dia. Kalaulah pada ilmu tu pun perlu kepada manhaj, apatah lagi pada ilmu agama, tuan-tuan, lagi tak boleh cakap suka-suka. Kita pakar dalam bidang mekanik, maka itulah takhusus kita. Kita boleh cakap dalam bab mekanik ni, kita boleh sembang satu persatu. Oh, enjin macam ni lah, sekian-sekian nak buka, nak pasang sekian-sekian. Kita pergi hospital tak boleh buat pandai macam tu. Ajak doktor pula. Dia kata doktor, kali ni doktor bedah, so buat cara doktor, ikut cara saya. Sebab saya ni, memang saya dalam bidang mekanik, saya cukup terah. Kalau tuan-tuan doktor, bius kiri kanan, terus puk. Bius di mulut, biar tak boleh cakap apa. Orang macam ni. Dia kata doktor tak ada bius dah dekat pungkok. Doktor duk pakai cara lama, bius di pungkok saya ni, buh produk kat tu ni, bagi tebal pungkok. Tuan nak buat lolak, dia kata. Cucuk kot leng pula, dia kata. Cucuk kot ibu jari ni. Tuan-tuan, tak boleh buat pandai. Doktor tu ada dalam bidang dia. Dan dia boleh bercakap dalam bidang tersebut, dia boleh praktik dalam bidang tersebut. Apatah lagi kalau dalam bidang agama, Allahu Rabbi, dia cakap ikut suka, tuan-tuan. Maka sebab tu darjat yang pertama orang yang beriman. Yang kedua, Allah janjikan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini darjat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kelebihan pada yang pertama. Dan yang kedua, orang yang berilmu ini, yakni kunci bagi segala ibadah adalah berhajat kepada ilmu. Nak buat apa-apa ibadah perlunya ada ilmu untuk kita. Tak boleh buat ikut suka, tuan-tuan. Main masjid, dia tengok orang berdiri, dia berdiri. Tengok orang qiyam, dia pun qiyam. Orang angkat takbir, dia pun angkat takbir. Tak tahu pun apa. Kalau kali pertama, kalau memang dia tu jahil pada ilmu tersebut, tak apa. Tapi kalau berlarutan, maka tidak sah sila ibadah dia. Tak sah macam tu ya. Niatnya tak tahu macam mana. Dia tengok orang tak makan, dia pun tak makan. Dia tengok orang tak sembahyang, dia pun tak sembahyang. Maka dalam apa-apa ibadah yang kita nak lakukan, perlunya ada pada ilmu, tuan-tuan. Betul, ilmu dalam keadaan perlu kita cari, tidak kira umur kita berapa. Kita boleh cari ilmu dunia sampai 3-4 tahun belajar, kita invest sampai 20-30 ribu. Kalaulah ilmu agama kita dok buat lebih kurang, ilmu Quran, ilmu semayang, ilmu tentang usul fiqh. Usul fiqh mungkin dalam sangat, ilmu fiqh pun jadilah. Ilmu tentang hadis, kita faham, oh hadis ni dia punya ni sekian-sekian, oh sahih, oh ni hasan dan sebagainya. Tak apalah, faham sikit-sikit menjadilah. Kalau kita nak faham pada perbahasan kitab mustalah hadis dan sebagainya, mungkin dalam, maka ambil yang atas-atas, jangan tinggal langsung semua. Sebab apa, cuba bayangkan apa kita nak bawa jumpa dengan Allah nanti, kalaulah dalam keadaan ilmu dunia kita pulun gila-gila. 80 tahun Allah bagi keizinan hidup, 80 tahun itu 2/3 kita dah cari ilmu dunia. Takkanlah 1/3 peruntukan nak cari ilmu akhirat kita berkira, tuan-tuan. Sedangkan Allah murahkan dalam segala bentuk rezeki ni, Allah bagi macam-macam pada kita. Tuan-tuan cuba tengok zaman muda, daripada tak ada apa, Allah bagilah seorang orang yang boleh jaga kita, bagi bini. Tak cukup dengan tu kita minta agar dimudahkan zuriat, Allah bagi sampai ceretek lah, sampai tak ingat nama. Tanya nama penuh anak semua. Anak dia 12 orang, lupa. Yang dia tahu anak pertama nama Alung, kedua Angah, 3 Alang. Hak tu nama penuh tak tahu, Ustaz, nanti balik saya cek balik. Tu dia sampai tahu tu Allah bagi, tuan-tuan. Dalam segi harta benda, dulu tak ada kereta, lah ada kereta. Dulu tak ada rumah, lah ada rumah. Itulah bentuk rezeki Allah mudah pada kita. Tapi duduk situlah tak mau dalam kita ini nak cari satu ibadah yang betul-betul nak minta Allah terima. Maka kata pengarang kitab tadi, kata ulama tadi kata apa? Yakni kalau kita nak ibadah kita terima, berhajat kepada ilmu. Kena cari ilmu. Dia duk kata kita sibuk tahu mana? Zaman Abbasiyah, pemerintahan Islam Abbasiyah, yakni Sultan Harun Ar-Rasyid. Dia ni seorang sultan yang mana bila dia dengar pada zaman itu ada seorang ulama yang mana cukup terkenal, namanya Imam Malik. Imam Malik ni baru siap karang kitab Al-Muwatta. Jadi Sultan Harun Ar-Rasyid ni dia dengar kata Imam Malik baru siap karang kitab tu, dia nak belajar. Sultan Harun Ar-Rasyid bukan orang yang calang-calang. Dia disebut juga seorang yang raja yang cukup adil,
Yang mana dia juga seorang ahli sastra yang bijak untuk bercakap, yang pandai untuk bercakap dan adil. Maka dia kirim satu surat, dia kata kat Imam Malik dia nak mengaji, dan dia keluar pergi mengaji dekat Imam Malik. Ni seorang sultan pun main mengaji, dia main mengaji dengan Imam Malik. Bila Imam Malik tengok dalam majlis dia ada seorang sultan, maka dia kata, wahai Sultan Harun Rashid, tak apa, lepas ni aku pegang. Maka nak kata apa tadi, seorang pembesar pun mengaji, apatah lagi kita, tuan-tuan. Habib Abdurrahman As-Segaf, keturunan Nabi SAW yang hidup pada tahun lebih kurang 700 Hijrah. Maksudnya 700 tahun lepas. Dia ada asal ulama yang Habib yang lahir di kota Tarim. Kota Tarim ni kota yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala minta di kota Tarim ini lahir para ulama. Dan memang kalau kita baca dalam kebanyakan silsilah para ulama atau Allahumma salli alaihi wasallam, para aulia, para wali itu sendiri banyak lahir daripada kota Tarim. Banyak. Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Idrus, banyak lahir daripada sana. Ya, kalau kita pergi sekarang pun, di antara tempat yang bi'ahnya cukup solehah, bi'ah solehah adalah di kota Tarim, yang mana tak ada orang yang mendedahkan aurat, orang perempuannya akan tutup. Atau diceritakan perempuan ni sampai waktu malam pun dia tutup aurat. Punya nak jaga, tidur waktu malam pun tutup aurat. Kita, bini kita lah ni, kalau boleh pakai boxer ya. Tambah panas terik pula ni, kira apa, dia kata tak apa abang, sayang abang tak ada aurat langsung, tu dia. Pakai boxer, tu pun boxer kita. Punya, tapi di sana memang sungguh kalau tengok bi'ah dia, bi'ah solehah di sana lah. Kalau ada kesempatan cuba pi. Kalau ada mungkin orang buat umrah ziarah, singgah di kota Tarim, ambil peluang tu. Banyak mahal sikit tak apa, cuba tengok bi'ah solehah di sana. Habib Abdurrahman As-Segaf ni, yang mana kisah hidup dia dalam keadaan zaman dia muda lagi daripada dia ni, cukup bersungguh-sungguh dalam nak menuntut ilmu. Sebab ada satu kalam dia kata, aku ni mengaji lebih daripada orang lain. Sebab apa? Dia dah siap dia nak jadi orang yang alim. Atau anak murid dia tulis kitab mengenai Habib Abdurrahman As-Segaf, dia tulis apa? Dia kata, pada guru aku tidak ada 3 perkara. Dia kata, kat guru aku ni sepanjang aku duduk mengaji dengan dia, aku tak nampak 3 benda. Yang pertama, aku tak nampak pada guru aku Habib Abdurrahman As-Segaf ini, yakni rehat yang cukup. Yang kedua, pada guru aku tidak ada tidur yang cukup. Kita tidur dengan rehat tu kira sekali ya. Tidur 8 jam, rehat pun kena. Rehat ni ustaz, dia tak macam tidur tu dia lap. Kalau rehat ni dia baring-baring, duduk atas parking tu rehat. Yang ketiga, anak murid dia kata apa? Tidak ada pada guru aku pada perkara yang ketiga, yakni makan selepas pada waktu malam melebihi sekeping roti. Maka bila berpanjangan benda ni daripada zaman Habib Abdurrahman As-Segaf muda, sampailah dia dah jadi seorang ulama besar di kota Yaman. Dah mengarang berpuluh kitab yang mempunyai puluhan ribu anak murid. Maka pada zaman itu, pada masa itu, anak murid ni tak tahan dah, tanya juga pada guru dia. Dia kata, wahai Habib, aku nak tanya kamu satu soalan ni, minta kamu boleh jawab lah. Sebab aku tengok benda ni lama dah dan tak tahan dah. Maka dia kata, sebab apa pada Habib, pada diri kamu itu tak ada benda 3 ni. Kurang rehat, kurang tidur, kurang makan. Maka Habib Abdurrahman Segaf ni jawab apa? Dia kata, aku ni tak ada 3 benda ni sebab satu sebab. Yang pertama, yakni bila mana aku nak tidur kan, aku nak rehatkan diri aku nampak di balik di balik kanan aku, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bila aku pandang di balik kiri, aku nampak neraka Allah. Apa maksud dia? Dia nak kata, bila mana kita meninggal dunia, tidak ada tempat yang kita akan pergi melainkan syurga atau neraka. 2 tempat ni, tak boleh duduk tengah-tengah. Dia kata, ustaz saya syurga pun tak mau, neraka pun tak mau, nak duduk tengah-tengah. Tu jam tu tumbuk muka laju-laju terus, tuan-tuan. Dia 2 tempat sama ada syurga atau neraka. Dia takkan ada tempat lain. Dia takkan ada pilihan ketiga, pilihan keempat, tak. Dia 2 ni. Maka dia kata, kalaulah aku dah nampak perkara tersebut dan kamu semua nampak, tanyalah orang yang buat maksiat, dia pun tahu 2 tempat yang akan pergi, syurga atau neraka, tak ada tempat lain. Tanya orang yang tak semayang, hatta tanya orang gila pun dia tahu. Jawapan yang cukup mudah, tanya budak-budak kecil pun dia tahu.
Buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Tanya anak-anak kita. Yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tanya yang tu, dia akan tahu. Buat baik, masuk syurga. Buat pada benda-benda yang tak elok, yang orang tak suka, masuk neraka. Maka kata Habib Abdul Rahman As-Sagaf ni, dia kata, kalaulah aku dah tahu benda tu, aku dah nampak benda tu, maka akhlak atau adab atau kehidupan, torik hidup aku ini haruslah pada perkara yang pertama sebab aku nak jadi ahli syurga. Maka aku habiskan masa aku ni sama ada aku menuntut ilmu atau aku mengajarkan ilmu. Yang ni tulis kitab atau dia mengajar pada orang. Dia takut apa? Dia takut waktu rehat dia tu tak cukup kuat untuk jadi apa? Nak jadi asbab masuk syurga. Sedangkan tidur tu ibadah juga. Sama macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia tak tidur sebab tu dia kata, bila mana kalau aku tidur, waktu tidur tu aku boleh manfaatkan untuk selesaikan masalah ummah. Dia jawab soalan, tulis kitab. Tu Habib Abdul Rahman dia jawab macam tu, tuan-tuan. Tak tidur sebab apa? Sebab takut bukan kalangan takut tak masuk syurga. Padahal wallahu rabbi. Waktu itu, waktu mana ditanya anak murid dia tulis kitab, waktu dia tanya itu, Habib Abdul Rahman As-Sagaf ini telah dipandang oleh ulama seluruh dunia sebagai waliullah dah. Tapi itu kalam yang keluar daripada mulut dia. Tak tidur, tuan-tuan, cukup kita tidur ni terlebih cukup. Mata bengkak, orang tanya sebab apa mata bengkak tu? Tidur tadi, pagi tadi 10 jam, hari ni cuti pula. Anak tak sekolah, dia kata lena tak keluar bilik. Subuh tadi pun tak semayang, dia kata punya rehat. Kemah gila. Allah Rabbi. Murid dia kata apa lagi pada perkara tiga, yang ni tak nampak pada diri dia lepas waktu malam ni tak makan lebih daripada sekeping roti. Kalau roti di Arab tu, kalau di Mesir, roti fina lah. Katanya ustaz kita yang di Syria, sama fina lah kono. Roti fina ataupun roti Aish. Roti yang kecil biasa. Fina lebih kurang besar ni. Itu je. Anak murid dia kata itu je makanan. Dia takkan makan lebih. Kita tuan-tuan sebab apa susah sukar untuk kita beribadah? Salah satu sebab makan kok. Lepas kuliah sekali lagi tu. Dan lagi tom yam. Tak cukup tom yam, dia kata tak lepas tom yam kena su ekor ni dia baru balance tu, dandan kemas balance. Ayak kena TO 5, dia kata ustaz sebab nak potong. Oh Allah, terror gila. Lepas tu tanya pula, ustaz siakap 3 rasa tak mau? Tempoh siakap 3 rasa pula. Tanya kat kedai tu, dia kata 3 rasa daripada dulu ke, tahun ni nak 4 rasa dah. 4 rasa tu dia 4 rasa terus balas. Sebab tu sukar kita nak beribadah. Walaupun pada hal makan ni memang saya sendiri tak lepas, tuan-tuan. Tapi itulah hakikat perjalanan para habaib, para masyayikh, itulah mereka suka makan ni, jaga sungguh. Tengok di para masyayikh di Azhar sendiri, makan ni pun ni jaga. Makan sikit ni. Makan sikit je. Makan sikit, betul dah. Duduk sambil-sambil sembang, minum air, lepas minum syai, minum teh, tu dah. Kita pula makan laju. Sebab lagi kalau syekh berhenti tekan kita nak berderas lagi. Bubuh laju gila. Pra syekh berhenti, kena berhenti je. Oh dah tu geram, haram keadaan habis. Lepas tu dia disebut Habib Abdul Rahman. Seorang lagi Habib Abdullah Alawi Al-Haddad yang hidup pada tahun lebih kurang 1070 Hijrah. Sama di kota Yaman. Bagaimana dia ni dilahirkan dalam keadaan yang buta. Fitrahnya buta. Lahir Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ni lahir dalam keadaan yang buta. Dia kata dalam satu kalam, aku dalam nak menuntut ilmu terpaksa berusaha bermujahadah luar biasa daripada orang lain. Sebab apa? Dia buta. Orang yang buta ni nak main mengaji sudah pasti lebih susah daripada orang lain. Dengan kaedah dia nak main tu pun susah, nak main berjalan. Dalam keadaan dia duduk dalam majlis ilmu, dia nak salin tak boleh sebab dia buta. Maka Habib Abdullah Al-Haddad ni setiap kalam yang keluar daripada guru dia akan terus hafal. Dia akan terus hafal. Kita sebab apa kita boleh celak tu kita tak hafal. Dan kita tak tulis, hak tu yang heran. Semua ni jenis tok kenali, dia tunduk, faham. Tanya habis kuliah lagi dapat apa? Faham juga. Dapat apa? Dapat faham ya. Ilmu apa dapat? Tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Allah mengetahui. Kemah gila. Syekh Habib Abdullah Al-Haddad Al-Haddad ni dia buta dalam keadaan daripada, tapi zaman sebelum umurnya mencecah pada 30-an, dia sudah menjadi seorang ulama besar di kota Yaman yang telah mengarang banyak kitab yang mana ulama seluruh dunia mai jumpa dengan dia, mai mengaji dengan dia. Padahal buta. Kita ni bukan buta pun, tuan-tuan.
Tapi dalam keadaan masih lagi berat kepada kita nak menuntut ilmu sebab kita rasa bahawa ilmu ni, ilmu tu adalah sekarang nanti aku boleh pencen, nanti aku boleh main mengaji lagi. Ada masa lapang baru aku main. Lah aku manfaat dulu, dia kata masa ni banyak lagi kerja-kerja lagi pun aku letih esok nak rehat dan sebagainya. Allah Rabbi tuan-tuan. Allah bagi kesempurnaan panca indera kita semua elok. Tubuh badan kita kuat. Mata kita nampak terang elok. Mulut boleh bercakap lagi, telinga boleh dengar elok. Tapi nanti sampai satu masa mungkin Allah tarik nikmat tu. Kalaulah waktu tu baru kita nak ambil manfaat untuk nak main mengaji, takut-takut waktu tu dah nyesal dah. Betul daripada sekarang ni. Tu imam tuan-tuan baca Quran, Allahu Rabbi, sedap gila. Ambil lah manfaat, minta mengaji takhusus ke, habis sembahyang asar, habis sembahyang zuhur, minta mengaji 2-3 muka surat jadi dah. Setahun 2 habis kan. Mengaji baca sikit-sikit tak apa, ni ada 2-3 orang para asatizah dalam kalangan tuan-tuan, maka ambil manfaat sebaik mungkin. Ambil manfaat. Kalau ada pengajian yang bersanad, Allahu Rabbi lagi cantik. Ramadan ni atok untuk bermain lah. Kalau ada mungkin orang ustaz-ustaz yang kenal, jemput mai, bagi ijazah atau sanad Quran cara takhusus. Ambil 20 orang yang berminat, yang betul-betul serius, boleh bagi komitmen, ambil. Biar ada pengajian tu. Bila pengajian yang bersanad, dia lagi kita akan tahu kesalahan kita di mana. Sebelum balik sempat habis sehari sebelum flight 16 hari bulan, 15 tu baru sempat habis di makam Imam Syafi'i dengan Syekh, orang Syekh sana lah. Habis dengan dia tu saya duduk set dalam otak, tak apa, tak dapat pun tak apa, sekarang boleh habis tumpang berkat tak apa. Sebab bila baca tu memang nampak salah banyak gila. Sebelum ni kemas duk baca tak nampak salah sebab baca sendiri. Kita baca sendiri tuan-tuan memang tak nampak salah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Wih, kemah gila tak ada salah. Baca dengan dia salah banyak apa weh. Satu salah. Allah jam. Sebab kita baca sendiri tu boleh baca laju tak salah, tapi kalau baca tadarus dengan orang confirm banyak salah. Waktu kita betul nak kata apa, dalil yang kata kita ni manusia yang banyak buat kesilapan. Ngajilah sampai bila pun duk salah situ. Ngaji pada ilmu fiqh, tengok mustalah lagi banyak lagi ilmu yang kita terlepas. Ngaji pada ilmu hadis lagi usul fiqh pula. Mengaji kitab matan jurumiyah yang paling asas nang usurab, tengok pula tu. Takhrirat saniyah, takhrirat sadidah, banyak lagi kitab-kitab lain yang terlepas. Allahu Rabbi. Masuk apa dalil kata kita ni futur, ada kelemahan. Waktu masa mengaji tak ada hak. Mengaji, teruskan mengaji sebab kunci dalam segala ibadah tu perlukan berhajat kepada ilmu. Ibadah apa? Semua kena ada ilmu. Tambah-tambah ibadah yang kita guna hari-hari. Apa ibadah yang kita guna hari-hari ni? Semayang, baca Quran. Quran sehari 17 kali wajib kena baca. Dalam solat 17 rakaat wajib kena baca, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia rajin pula nak baca, ustaz kali ni duk biasa baca sekali Fatihah, kali ni saya balas 2 kali, ustaz tu dia jam terus. Maka berhajat pada ilmu. Nak pi umrah, nak pi haji, kena ada ilmu, tak boleh buat lebih kurang. Duduk depan Baitullah, depan Kaabah, tak boleh ijtihad ikut suka kita. Dia kata orang duk biasa pusing anti clockwise. Jadi saya ni orang yang out of the box. Kemah gila. Orang yang luar daripada kotak, jadi saya lawan arus tu dia. Kena penampak barat buta. Tak boleh. Maka berhajat kepada ilmu. Maka apa salahnya kita peruntukkan lepas ni biar masa dalam nak menuntut ilmu, tambah-tambah ilmu yang kita duk pakai untuk ibadah. Ilmu tentang Quran, cuba baca tengok kita salah banyak mana. Ilmu tajwid, berapa ramai yang dah mahir. Ilmu tentang solat, berapa ramai yang dah habis kitab Musalli, Munyatul Musalli, kitab Khawlutam. Berapa ramai yang dah habis. Kita tengok kadang-kadang, saya semayang mari dulu. Ada satu masjid di kawasan Sungai Petani. Saya main lambat sikit. Jadi imam dah habis, jemaah yang depan dah habis, saya semayang di belakang. Nampaklah ada seorang maklong ni duduk tengah semayang. Dah angkat takbir dah. Saya main dengan dia ni kalau nak berimam, nak bermakmum dengan dia lah. Dia imam, saya makmum. Saya main duduk di sebelah dia. Baru nak angkat takbir, duduk. Allahumma salli ala sayyidina, duduk selawat apa semua. Dia tengok saya nak sembahyang ni, dia berhenti sembahyang. Dia kata, saya nak sembahyang sunat. La ilaha illallah, kata hampir berhenti apa-apa.
Dia berhenti semayang, dia kata, ni saya nak sembahyang sunatnya. La ilaha illallah. Tak payahlah dia berhenti, patutnya dia terus lah, tak apa lah, tak ada masalah. Mazhab Imam Syafi'i boleh lah. Saya niat saya ikut dia, Imam tak ada masalah, walaupun dia sembahyang sunat, tapi dia pergi berhenti, tak tahan tu. Saya jam terus, ya Allah. Duk tengah semayang tu, duk fikir, Pak Long ni biar betul ni. Jam gila kalau macam ni. Bukan umat muda tu, umat bayar ayah saya dah 50, 60, tapi duk fikir, takkanlah ilmu yang asas macam tu pun jam dah. Hak tu yang main masjid, mujuk yang main tu, yang tak main tu agak-agak tahu macam mana. Lah duk tengok televisyen gini. Kaki tinggi gila tok tu. Mayang haram dak silap-silap. Kalau tanya ilmu semayang agak-agak lepas. Allah Rabbi tuan-tuan. Maka ini hakikat yang berlaku. Kunci dari segala ibadah tu ilmu, tapi ilmu tak ada. Bukan nak kata yang cakap punya ilmu, hak yang cakap ni yang tak ada ilmu ni. Sungguh saya pergi, kalau pagi-pagi di sana ada satu kelas kitab Al-Azkar yang diajak oleh mudir Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau di Mesir dia satu madrasah yang cukup susah nak masuk. Pelajar Malaysia cuma ada 3 orang di Darul Ifta. Budak Johor seorang, budak Kedah 2. Indonesia ada 5 orang. Dan ni memang susah nak masuk Darul Ifta tu sebab dia keluaran tu depa mengaji tentang fatwa sahaja. 2 tahun mengaji, depa akan exam tentang fatwa, setahun dengar. Depa masuk kelas dengar syekh bahas tentang fatwa. Balik tu kebanyakan jadi di majlis fatwa lah kebiasaannya. Pagi-pagi ada satu kelas ngajak Syekh Amru mudir pada Darul Ifta. Saya masuk kelas dia. Masuk kelas ni nak kata bahasa tu tinggi tak tinggi sampai tak faham. Saya duduk dalam kelas dia tu beberapa minggu ngangar. Orang gelak kita pun kena gelak punchline. Tak kita takut nampak teruk sangat kalau tak gelak. Dia cakap-cakap saya tengok orang gelak, saya pun buat gelak agak. Tak faham. Perbahasan yang dia bagi tu kitab yang terlalu tinggi dah. Sampai kita pun tak faham. Bahasa Arab boleh lah sikit-sikit tu lepas lah, tak ada masalah. Kalau pengajian biasa ni faham. Tapi tinggi macam tu sampai tak faham dah. Allah Rabbi tuan-tuan, nak kata apa? Jahil lah tu. Tak ada meneling, jahil. Pergi di Masjid Azhar sekalipun dia ada satu kawasan yang mengajak usul fiqh, satu kawasan yang ajak mustalah hadis, satu kawasan yang ajak hadis, satu kawasan yang mengajak tajwid, satu kawasan yang ada dalam satu tempat macam kawasan tuan-tuan, hujung tu mengajak ni, hujung ni mengajak ni, kita boleh pilih. Dan kalau kita pergi dalam setiap tu pun nescaya ada perkara yang baru yang kita dapat. Maka sama dengan sekarang kalau kita mengaji, nescaya ada perkara baru yang kita dapat, yang mana daripada kecacatan ibadah yang kita buat, yang kita cukupkan daripada ilmu yang kita ambil. Batu peruntukkan masa lebih sikit dalam mengaji tak ada masalah. Kita cari dunia 8 jam boleh, apa salahnya cari untuk peruntuk sejam sehari. Kata yang kata tak dan tu kata tadi pembohong besar. Kenuri 18 dia boleh susun sampai dapat pi semua. Sebelum subuh keluar dia ketuk. Rumah pengantin tu, Assalamualaikum ni nak pi kenuri ni. Kawan nak main buka pintu mandi wajib dak lagi tuan-tuan. Main kena pintu ketuk pintu lah sebab dia kata ni ada 18 kenuri jadi kena main awal sikit, dia kata la ilaha illallah. Nak mengaji ni oi berat gila. Orang dah buat pengumuman merata, saya dah duduk dalam kereta dengar yang kuliah di sekitar Sungai Petani di belah Pulau Pinang ni hampir 80 masjid berjalan malam ni serentak. Maksudnya cukup banyak tuan-tuan, ni sekitar Pulau Pinang saja. Ramadan baru ni 100 masjid lebih jalan majlis ilmu berjalan serentak pada satu Ramadan. Maksudnya subhanallah tabarakallah dengan majlis ilmu itu cukup banyak. Kita yang nak pilih, okey aku ni nak mengaji sekian-sekian, tak apa pilih, tak ada masalah. Tidak ada paksaan dan sebagainya. Memanfaat kita nak ambil, tak mau. Maka itu pada perkara yang kedua. Setiap ibadah yang kita dah buat kena ada ilmu tuan-tuan. Ilmu ni tak perlu kita jadi alim. Kita mengaji tajdik niat kita bukan sebab aku main ni, bukan sebab aku nak alim, tapi aku nak keluar daripada diri aku daripada kejahilan. Sebab inilah jalan nak menuju ke syurga. Kita tahu satu jalan adalah jalannya di antaranya jalan menuntut ilmu. Kalau kita tengok perjalanan para waliullah, hatta para anbiya sendiri mereka tak lekang dengan majlis ilmu. Para anbiya ni mereka dipilih oleh Allah. Bukan dipilih oleh manusia. Nak jadi para nabi, para rasul ni bukan manusia pilih, tapi Allah yang pilih mereka. Dalam keadaan itu pun mereka terus menuntut ilmu tuan-tuan. Allahu Rabbi. Para waliullah sampailah kebiasaan kita tengok meninggalnya mereka pun dalam majlis ilmu kadang-kadang. Maksud apa? Yang mendalilkan apa? Yang kata majlis ilmu tidak ada ahad umur, semua kena. Bertepatan dengan yang kelebihan yang terakhir, yang menuntut ilmu adalah satu kewajipan kepada semua. Menuntut ilmu dia bukan pilihan tuan-tuan.
Sebab tu boleh kata manusia di antara benda yang mereka tak lupa tentang makan, tapi lupa tentang makanan tentang roh mereka. Padahal yang makanan untuk roh itu adalah satu kewajipan. Bila mana kita tak bagi makanan untuk roh, kita tak baca Quran, kita tak buat pada perkara kebaikan, kita tak mengaji, maksudnya kita menzalimi roh kita yang akan kita kena soal nanti ni. Roh kita akan tanya, akan dakwa kita depan Allah nanti. Akan tanya kita sebab apa tak manfaat ni. Mulut akan tanya, mata akan tanya ni, hang boleh pergi fanfare steady. Dia duduk atas wheelchair nak main semayang, cucu dia tanya, "Tok, tak mau keluar semayang sekali ke?" Oh, dia kata, "Tengoklah, Tok. Duduk atas wheelchair dah, hei. Hampilah tak apa. Wakil, Tok." Kemas gila, wakil pula lah. "Wakil, Tok. Korang-korang rumah ni sejuk lah sikit. Saat lagi pukul 12 cucu dia balik. Dia kata kat cucu dia, ada fanfare di depan tu kan. Jom bawa, Tok." Duduk atas wheelchair tu, dia boleh naik lagi roller coaster. Dia kata, "Tak apa, bubuh tak apa, saya bayar lebih, tak apa." La ilaha illallah. Nak mengaji tak boleh, pergi fanfare boleh. Ni baru ni tuan-tuan tengok, saya sampai Malaysia buka-buka paper, dia main pula program Mangkuk Hayun yang dipanggil sebagai Kilauan Mah. Hak masuk tu bukannya orang muda tuan-tuan. Hak masuk tu semua tua-tua. Hak semua dah Allah, semua 40 tahun ke atas. Syarat nak masuk kena tua, tak boleh muda. Nak masuk program tu tak boleh main umur 20, duk pergi naik isi borang, kena halang perambat awal. Tapi sampai musim ke-6 depa anjur ramai lagi orang. Sampai musim ke-7 ramai lagi orang. Sebab apa? Sambutan tu banyak. Maksudnya masyarakat kita ni ramai. Hak agama Islam ni jarang, saya tak pernah tengok lagi Kilauan Mah ada. Kilauan Mah tengok orang India. Duk atas tu duk menyanyi lagu India dah, tak jumpa lagi lah nampak. 5 musim, 6 musim semua orang Islam kita duk masuk. Maksud apa? Bertepatan dengan apa yang Nabi sebut di antara penyakit umat akhir zaman, al-asyar wal bataru, penyakit yang terlalu banyak berseronok. Walaupun pada peringkat umur yang macam tu, sepatutnya umur yang macam ni, kata Nabi SAW, sepatutnya umur yang Allah pinjamkan kepada mereka yang dah berangka yang lebih daripada 40 ini, mereka ini semakin takharub, yakni dekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Keizinan umur tu lebih pada orang lain. Ada orang yang umur 25 sudah meninggal dunia. Imam An-Nawawi disebut sampai umur 40 dia telah meninggal dunia. Pada orang-orang lain ni tak sampai umur macam mereka dah meninggal, tapi mereka ni Allah bagi pada umur 50, 60 tahun masih lagi berhajat pada perkara maksiat. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, kita buat baik ini disebut dalam kitab Nurul Zalam. Musannif dia sebut apa? Dia kata pada perkara kebaikan yang kita lakukan, dan kitab Nurul Zalam dia kata Allah akan terus arahkan para malaikat terus mencatat perkara tersebut. Malaikat akan terus catat tanpa ada penangguhan. Adapun pada perkara maksiat, pada perkara kejahatan, Allah akan arahkan para malaikat untuk tangguh daripada catat benda maksiat selama 6 jam. Benda maksiat yang kita buat ni tuan-tuan, 6 jam Allah akan tangguh. Minta malaikat tangguh, jangan salin lagi. Sebab apa? Bagi kesempatan kepada si pelaku maksiat untuk dia ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak keluar tadi tuan-tuan, kita mungkin dan lagi kata ke orang. Dan lagi kata ke orang. Dia bisik kat telinga kawan dia sambil-sambil duduklah masjid dah. Dia kata, "Hang dengar gosip baru." Gosip yang terbaru, dia kata Rosita Cik Wan baru mengandung. Kemah gila. Oh, dia kata, "Siapa lah umur tu dia." Nampak dia kata, patutnya doa lah kawan tu dapat anak, bagi biar dia lah. Doa lah bagi, mudah-mudahan jadi zuriat yang baik dan sebagainya. Dan lagi duk gosip. Hantar tak, dia kata anak kharah kita umur 40 boleh pergi nikah baru. Dah lah bini tu dia punya badan besar kata kancil tu dia. Dan lagi kata kemah gila. Hantar tak, dia kata tu jiran hang bukan orang lain. Pakai produk tu cucuk botok kat muka. Padahal la ilaha illallah. Doa minta hidayah, yang kata buruk buat apa? Maka dengan maksiat yang kita buat tadi tuan-tuan, 6 jam ni Allah bagi kesempatan untuk kita bertaubat, minta maaf pada orang yang kita kata bertaubat kepada Allah. Kalau kita sempat bertaubat dalam tempoh 6 jam, maka akan tercatat 10 kebaikan hasil maksiat yang kita buat tadi. Kita bertaubat pada Allah, Allah akan catat 10 kebaikan. Adapun kalau kita tak bertaubat, hanya Allah catat satu saja keburukan, satu perkara maksiat. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Pemurahnya Allah. Kita dah buat salah ni tuan-tuan. Kita minta maaf, Allah bagi 10 kebaikan, Allah catat 10 kebaikan. Bekalan yang kita nak bawa jumpa Allah.
Tapi kalau kita tak bertaubat pada Allah, Allah catik satu Allah arahkan malaikat catik satu Kata musannif, kata pengarang kitab, kalau pengatap kitab Nurul Zalam, Nurul Zalam dia kata apa? Kalaulah masih belum bertaubat manusia, orang ahli pelaku maksiat, maka malaikat tu sendiri akan mendoakan kepada Allah, minta pelaku maksiat ini direhatkan oleh Allah. Maksud apa? Minta mati, tuan-tuan. Allah, itu maksiat yang kita buat, tuan-tuan, cepat-cepat bertaubat. Ni duduk dalam majlis ilmu, antara tempat yang mana yang ni afdal untuk kita berdoa. Yang antara waktu afdal berdoa yang ni, lepas bila lakukan ibadah, lepas semayang tu tak payahlah terus balik, angkat tangan doa dulu. Di antara waktu bermusafir, waktu musafir, habaq bini kita setiap kali nak musafir sayang tolong baca doa, tak apa, tak ada masalah. Kita sendiri baca doa tak ada masalah, seorang angkat tangan tak apa. Ni duk pegang, dia kata istalih, dia kata nak baca doa ni mesti kena angkat tangan saja, duk pegang sendiri, pergi angkat tangan, jam tu. Tak ada masalah, duk pegang steering tu, pegang sebelah tangan tak apa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dalam berkat aku musafir ini ya Allah, jadilah aku dalam keadaan orang yang beriman, istiqamahkan aku dengan majlis ilmu. Doa lah, tuan-tuan, tak ada masalah. Carilah tempat afdal ni, duduk dalam majlis ilmu fisabilillah dah ni. Fisabilillah tak semestinya dalam keadaan mengangkat pedang, mengangkat senjata, mengangkat benda-benda yang boleh, yang mana kena korbankan diri saja. Ni majlis ilmu. Nak membebaskan diri daripada kejahilan juga termasuk fisabilillah. Kalau mati dalam keadaan, insya-Allah mudah-mudahan dalam keadaan mati syahid, masak tak tahu, Allahu a'lam bissawab. Maka ambil peluang duduk dalam majlis ilmu ini dalam keadaan kita berdoa kepada Allah, minta ampun dosa-dosa yang lepas. Mudah-mudahan ada cita-cita yang terbaik untuk kita, tuan-tuan. Ni main lena jam. Tak apalah lena tu, kira catatan kebaikan tu dapatlah tapi rugilah. 4 tahun main lena yang kerja dia. Bukan belah masjid ni tak nampak seorang lagi boleh lena. Masjid belah Afrika Selatan. Engkau tuan-tuan ambil manfaat duduk dalam ni, banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keampunan. Allah mencatat dalam keadaan itulah bekalan yang ahsanu amala yang kita nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memisahkan kita ni dengan orang-orang yang dalam keadaan mereka melakukan satu perkara yang Allah tak terima dengan ilmu kita. Maka tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan apa pun amal yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima perkara tersebut. Yang mana kita boleh bawa bekalan tu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang boleh melayakkan kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan ini betul ada cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ilmu dia tinggi tak tinggi, dengan adab yang cukup tinggi. Namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Zainul Abidin, anak kepada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, yang tak ingat antara dua ni. Cicit Nabi lah. Dia ni seorang ulama besar juga. Bila mana selesai dia mengajar di satu masjid, selesai dia mengajar satu masjid ni, dia keluar rumah. Dalam keadaan dia keluar daripada masjid tadi, lepas dia mengajar, ada seorang pemuda Yahudi duk tunggu di luar, yang nak maki dia. Jadi bila dia keluar, pemuda tadi duk tunggu siap dah, ready siap dah. Bila Al-Imam Zainul Abidin ni berada depan dia, dia terus duk maki depan anak murid Imam Zainul Abidin. Anak murid kanan, anak murid kiri dan sebagainya ni kira nak pergi pukul dia waktu tu. Maka Al-Imam Zainul Abidin ni dia halang. Dia kata tersodok marah dia. Dia jadi macam tu sebab dia jahil. Kalau hampa pergi pukul dia juga, maka hampa termasuk dalam kalangan orang yang jahil walaupun hampa ni menuntut ilmu. Nak kata apa dari situ? Nak kata ilmu tu bukan sekadar kita mengaji semata-mata, tapi kena beramal dengan ilmu tersebut. Dia dah jahil dah, jadi tak apa, biar dia kata. Nak kata tingginya tasawuf dia hingga dia habaq ke anak murid dia, hampa tak sah dak pukul dia, malahan hampa pergi balik di rumah aku, ambil 1000 dinar bagi kepada dia. Dengan akhlak yang ditunjukkan, ilmu yang tinggi ditunjukkan oleh Al-Imam Zainul Abidin ni, yang pemuda Yahudi tadi terus peluk Islam. Allah Rabbi, tuan-tuan. Sebab tu kena dalam ilmu yang kita belajar manfaatkan, insya-Allah, mudah-mudahan. Biar sikit tak apa. Mengaji dengan umur kita sekarang. Dulu masa zaman muda tak ada manfaat, maka sekarang kita manfaatkan, sebab ini satu kewajipan pada kita. Bukan pada satu perkara yang harus perkara ni kalau aku tak ambil tak apa, orang lain boleh. Tak. Ini untuk bekalan kita. Kita semayang, kita bukan bergantung pada orang, tuan-tuan. Bayang sendiri semua bukan. Bacaan kita itu atas sendiri kita, fardiah kita. Maka kita manfaatkan untuk biarlah tekun sikit tak apa. Kena keluar duit sikit pun tak apa. Sebab ilmu ni bukannya
bukan satu benda yang merugikan. Ngaji ilmu dia akan murahkan rezeki kita sebenarnya. Ilmu ni pula bukan satu tu ya, banyak. Cuba tengok dalam sunnah apa yang Nabi ajak, berapa ilmu antaranya. Kalau buka pada ilmu-ilmu ni dari segi kemahiran berenang kita reti tak lagi, kalau tak reti cuba pergi berenang, terjun sungai mana-mana, naik ferry tu terjun tengok boleh berenang. Jam terus. Baru naik kuda dah semua boleh naik kuda dah. Cuba ambil manfaat. Dah kita dah pencin, tak ada kerja nak buat. Berkuda tengok. Berkuda ni bukan satu sukan yang mudah. Anak pergi Mesir dengan antara benda nak ambil lesen kuda. Pergi di Stadium Cairo tu ambil lesen kuda. Kita duk tengok cerita cowboy macam senang tuan-tuan. Tengok duk atas tingkap rumah, terjun naik atas kuda, terror gila. Tapi belajar ni ya Allah Rabbi susah. Nak komunikasi dengan kuda tu. Tengok cerita Lone Ranger, power ya dia. Jadi dek terror gila. Tapi bila kita buat duduk dalam tu, Allah rasa patutlah Nabi kata persiapkan diri kamu dengan di antara tiga benda ni. Sebab apa? Bukan satu sukan yang mudah. Susah. Nak bagi dia lari, nak istiqamah bagi dia lari itu pun susah. Nak komunikasi dengan dia, nak suruh dia berhenti, nak suruh dia berjalan, keperlukan pada ilmu tu. Satu hari mungkin satu zaman, kata bukan pada zaman kita, pada zaman anak kita kena ada dulu ilmu tu. Pada ilmu memanah, apa ramai yang reti memanah? Mana? Dia minggu lepas sampai terus saya telefon ada seorang cik saya hormat, manah Kedah. Dia bendahari Malaysia lah untuk manah. Esok kami akan turun ke Kuala Lumpur dengan dia, dengan seorang Datuk Hamid, timbalan presiden kelab memanah Malaysia. Kebetulan dia turun di ini dan jumpa dengan dia. Bincang saya nak usul untuk pada masjid di sekitar Kuala Muda dulu, sebab abang saya pengurusan masjid surau kat daerah Kuala Muda. Nak usul di setiap masjid itu untuk bekat, untuk kalau boleh biar ada alat memanah untuk program untuk riadah. Semua boleh buat. Kalau tak boleh buat agak jam. Lihat tak ada tangan ni. Asal semua hak main malam ni semua ada tangan, kita boleh. Untuk program budak-budak, beli yang bu untuk compound yang untuk budak-budak. Untuk hak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia ada kategori dia. Malam-malam semua pekat bawa anak yang kecil-kecil, biar dia peming di luar, tak ada masalah. Biar dia peming di luar, bagi seorang instruktor ajak depa ya. Mungkin itu tarikan yang kita nak bagi pada anak-anak. Pada orang tua-tua, pada yang mungkin dah peringkat umur yang tinggi, riadah petang-petang. Program untuk pemuda masjid, hak tu. Cari seorang mas'ul untuk dia, carilah 2-3 orang hak leh. Mungkin dia usulkan di kawasan Kuala Muda dulu, dan Datuk tu pun dah setuju untuk nak supply pada masjid dengan harga modal. Jangan free jam lah tuan-tuan. Sengit tu. Barang mana bukan barang yang murah, tapi benda tu manfaat. Sebab perlu kepada latihan. Nabi SAW disebut, ada riwayat yang kata pada umur Nabi, tak silap saya 18 bulan, hampir 2 tahun, Nabi dah boleh memanah. Pada umur belum sampai 2 tahun, Nabi dah boleh memanah. Kecil tu. Kita duk fikir macam mana, benda tak mustahil. Bila ada suhan dan sebagainya, boleh, tak ada masalah insya-Allah. Sebab kemahiran ni kena latih. Anak yang kecil 3 tahun dia ada dah bo dia. Bo yang kecil, belilah hak yang hak lekat-lekat tu pun tak apa dah. Cupuk lekat kat tu. Bo yang liok sikit. Tapi kalau janganlah Pak Long pun nak ambil hak lekat tu juga, teruk sangatlah. Kita ada peringkat dia. Pergi latih anak. Tu sukan yang cukup manfaat anda tengok. Cari insya-Allah. Esok insya-Allah, esok lepas khutbah di Sungai Petani, anda akan terus ke sana sebab 4 hari, minggu keempat anda akan berada di Kuala Lumpur setiap bulan. Jadi sambil-sambil dah turun di sana tu, anda dah survey lah 2-3 tempat untuk nak pergi tengok ni. Dan alhamdulillah Datuk tu pun nak tolong. Dia kemaslah sikit. Kita ni takkan nak beli hak 2-300 tak apa. Hak 2-3 ribu balik jual kereta lah cerita dia. InsyaAllah atok untuk anak-anak kita. Kalau bukan pada anak, pada cucu. Bagi main benda ni. Belilah hak yang 100 ke, bagi start dia main belajar dulu. Atau program untuk Masjid Sembilang untuk minggu ni, cuba umum. Siapa yang kok nak sponsor barang, nak jadikan barang ni aset masjid. Buat dalam dewan pun tak apa. Beli dia punya penutup belakang tu, buat dalam dewan. Tak gaduh duk 70 meter, confirm tak kena. Main hak dekat lu 20 meter, tengok 20 meter kena ke tak. Susah, jangan kata senang lah. Kita dah tengok cerita yang senang. Cerita tu tengok daripada jauh, tak gaduh aim, power gila. Tapi kalau nak buat betul itu susah. Betul kata berhajat pada ilmu tu. Dan jangan nampak ilmu tu satu torik jalan tu, ya banyak lagi cabang-cabang ilmu yang mana kita masih tak cari. Tapi bila kita cari baru kita tahu kata kita lemah.
Oh dia kemas tu, dia kata, Allah ustaz ni orang tahu lah. Tahu try main dulu. Saya main sendiri memang tak kena, memang susah. Pergi di Times Square sampai Malaysia, terus ada program Kuala Lumpur. Saya kata isteri saya, jom petang tengah hari ni free 2-3 jam ni, jom saya pergi mana. Main tu awal-awal tu dia jam gila. Tapi dah lama-lama dah tinggal dah dekat stone 2, jadi susah. Maka ambil manfaat dia. Biar redah nak jogging ni tak larat dah. Dia kata ustaz, penyakit serangkai ni semua ada dah. Tengah jogging sekejap sakit jantung, jam pula. Memanah insya-Allah. Tak ubat siap-siap. Tarik tu pam. Kalau sampai tak boleh nak buat apa memanah pun tak boleh, tu jam lah tuan-tuan. Manah ni dia relax tapi penat. Perlu pada fokus dan sebagainya. Imam Syafi'i di antara benda yang dia minat memanah. Sebab tu kita ikutlah jalan. Nabi ajak ni bukan satu benda yang sia-sia. Bila kita main betul dan sebagainya, insya-Allah ada ilmu yang kita boleh dapat mudah-mudahan. Maka di antara perkara pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan daripada ilmu yang kita tengok nanti, apa yang Nabi ajak tu semua merehat dia ni, menyihatkan tubuh badan balik. Berenang ni semua benda anggota berjalan. Kuda semua anggota berjalan tuan-tuan. Sebab kita kena ikut rentak kuda. Kuda tu ni kita kena naik turun. Dan dia memang akan berpeluh, dan kalau kali pertama tu kaki akan sakit, badan akan sakit, pinggang sakit, jam. Tapi kalau biasa tak ada masalah. Dan mana tangan kuat dan sebagainya, maka ambil manfaat. Tiga ilmu ni. Ilmu Quran jangan tinggal lah. Tu memang fardu ain dah. Hak ni kalau ada masa tambah lah, kalau mungkin dah pencen dan sebagainya, ambil. Di Penang ada, saya tengok saya survey ada kelab-kelab yang masih aktif. Ambil lah, buat jemput depa main masjid. Jemput depa main masjid untuk buat sekadar pelancaran. Minggu sukan khairah Taman Sembilan kau buatlah. Apa-apa sekadar untuk nak bagi minat, taruh minat pada anak-anak. Lepas tu kalau ada kemampuan beri pelatihan, belilah insya-Allah. Benda ni tak rugi. Simpan saja duit pun rugi situ juga. Nabi sebut dalam Nabi kata di antara manusia ini mereka akan tinggalkan dua. Yang pertama dipanggil harta waris. Bila mana harta waris itu, selepas mana mereka meninggal dunia, segala bentuk benda yang mereka cari, mereka akan tinggalkan pada orang lain. Orang tu siapa? Pada anak bini mereka, pada saudara mara mereka. Itu harta waris yang belum tentu yang bermanfaat kepada diri mereka yang mencari. Daripada harta yang dikatakan harta kita, harta pada orang yang meninggal itu, yakni harta yang mereka sedekahkan. Sedekah ni bukan tak semestinya bentuk duit yang kita buang dalam tabung saja. Termasuk sedekah ni kita beli ni aset-aset untuk masjid. Beli peralatan sukan untuk masjid, tak atas nama Masjid Sembilan dan sebagainya. Itu termasuk tuan-tuan. Tengok di dewan tu kurang kerusi, kita beli kerusi, itu juga aset. Itulah harta kita. Orang duduk atas tu nak menuntut ilmu, maka dapat manfaat pada kita. Maka sama-sama lah insya-Allah dia rutinkan. Dan kunci pada segala benda ilmu ya. Untuk dah ilmu, tak kira lah dengan umur kita dan sebagainya, tua ke muda. Lebih di sana di Masjid Azhar, saya tengok satu pengajian tu ada orang yang dah tua banyak. Umur 70 tahun, 60 tahun masih lagi duduk bersilau macam tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu. Istiqamah pula tu setiap malam ada. Dan mereka ni bukan calon-calon orang. Bila para masyayikh tanya soalan ni, depa itulah yang sentiasa duk jawab. Kadang-kadang syekh ni dia saja, dia tanya soalan tentang nahwu sarab sikit. Nak test anak murid ni. Nak tahu fokus ke tak dan sebagainya, nak tahu depa ni murajaah kan, syekh tanya kadang-kadang. Yang kami ni yang tak tahu ni, dia waktu tu tunduk rapat gila, bagus gila. Dia garu kepala yang tak gatal, mulalah waktu tu. Hak yang lapis tua-tua 70 tahun 60 tahun ni siap jawab i'rab sekian kemas gila, kata depa ni bukan takat murajaah, hafal terus kitab tu. Sampai tahu tu tuan, umur 60 70 tahun. Maka jangan jadikan kata alasan tak sempat dan sebagainya. Masing-masing Allah bagi masa tu, ada ruang tu, ada kita yang tentukan masa kita. Kita boleh tengok televisyen sehari 4-5 jam, boleh baca paper 2-3 paper sehari. Dia kata kita ni kena baca banyak-banyak ustaz baru dapat maklumat banyak. Boleh baca Quran hang ni baca ke? Quran tak dan lah ustaz weh, tengoklah jadual lah nak. Tumbuk terus tuan-tuan. Kan boleh cakap elok lah, tumbuk terus. Abang ada, saya pun nak tumbuk ni pun sebab fikir banyak lah ni. Masa tak dan lah, tumbuk terus. Nak nasihat tak dan lah. Paper, 3 paper dia baca. Berita hairan satu, sinar dia baca, semua baca. Data habis, maklumat. Quran baca bila Quran?
Tak dan lah ustaz, tengok esok kalau dan esok tanya tak dan tengok ustaz. La ilaha illallah. Kau ambil manfaat tuan. Masa tetap kita ada sibuk mana pun kita, carilah ruang dengan pengajian, buka lah kereta dalam rumah kau, buka lah sat. Di televisyen pun banyak pengajian, maka ambil manfaat mudah-mudahan. Dalam keadaan ada perkara yang kita boleh simpan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lah kosong sangat, mudah-mudahan insya-Allah. Dan rasa mungkin sekadar ni, maaf kalau mungkin sepanjang pertemuan tertinggi suara, terkata ke mana-mana pihak, ataupun mungkin ada terkasar lah bahasa. Jadi mudah-mudahan kita terlindung daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita, perkara-perkara yang mungkin melarakan kita insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan atas kedaifan ilmu daripada anak sendiri. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.